Kembali bertemu dalam MHI dan kita masih membawakan segmen yang menguji fikrah. Ingin kita temukan dengan titik muhasabah sebagai sumber daya kehidupan yang diredai dan memoga diturunkan sakinah untuk jiwa yang mungkin diduga dengan pelbagai perasaan, pelbagai kehibaan. Apatah lagi kita menjelang Syawal ini banyak kesatuan yang menjelma. Dan untuk itu kita akan berbincang tentang muhasabah di Aidilfitri bersama dengan Ustaz Zuramli Razali, seorang pendakwah yang amat kita hormati di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz sihat ya, membiru dengan harapan baru nampaknya. Baik Ustaz, kita hari ini nak berbincang tentang muhasabah. Lazimnya kalau kita merenung pada firman Allah dalam Quran, yang mana dalam perintah berpuasa pun di hujungnya disebut la'allakum tattaqun, yang merujuk bahawa moga kita ini bertakwa. Jadi setiap perintah itu ada objektifnya dalam konteks puasa ini supaya ada takwa di hujungnya. Jadi bagaimana puasa ini sebenarnya adalah medan lapangan yang cukup ampuh untuk melatih muhasabah insan menjadi mukmin yang bertakwa dan beriman. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Indahnya tutur kata ya. Dan semoga insya-Allah akan indah perbincangan kita pada pagi ini. Betul, sebab puasa ni dia adalah sebenarnya satu proses ya untuk kita mendidik diri kita supaya terlahir ya. Sebab bila sebut la'allakum tattaqun tu adalah semoga-moga dengannya kamu membuat perbuatan takwa. Sebab tattaqun tu dia verb ya. Maknanya Allah nak tengok perbuatan takwa pada kita ya. Jadi bila kita dah sampai ke hujung ni, memang antara ciri yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita menjadi seorang yang kata Nabi al-qayyis, orang yang bijaksana, dia mesti ada elemen untuk dia bermuhasabah. Muhasabah ni maknanya kita itu menghisap. Yang kita hisap, yang kita hitung, yang kita calculate adalah diri kita sendiri. Maknanya puasa Allah dah bagi dan sekarang kita melaksanakan puasa, matlamatnya nanti adalah aku nak membentuk perbuatan takwa ya. Maknanya adakah dia dah sampai, adakah dia tercapai. Jadi itu yang perlu ada dalam muhasabah ya. Kalau kita tak berfikir maknanya asal buat saja. Jadi muhasabah ni kita fokus kepada objektif berbanding orang yang hanya fokus kepada amalan dan perbuatan. Jadi sebab tu Allah dah perintahkan awal dan Allah letakkan dia punya pencapaian dia. Jadi hanya melalui muhasabah ni sajalah yang akan menentu kita tu dah capai ke tak capai perbuatan takwa dalam diri kita itu insya-Allah. Baik, Ramadan kita diuji tak boleh makan mengawal syahwat dan sebagainya, tapi dalam Aidilfitri ini kita diwajibkan makan ya, sebab memang itu perintahnya supaya ada kegembiraan bagi tiap muslim. Jadi di mana titik temu dari sudut ibadahnya, sebab benda-benda yang sangat kontra diuji supaya tidak makan, Aidilfitri nanti ni disuruh makan supaya tanda kesyukuran. Jadi mungkin dapat Ustaz ungkap falsafah ini, silakan. Masya-Allah ya. Jadi yang bertanya tu namanya fitri. Jadi yang paling sesuai sebab merujuk kepada fitrah. Fitrah ni maknanya kejadian yang tak bercampur dengan apa-apa elemen. Maknanya bila Allah jadikan kita manusia dan kita ni berbeza dengan makhluk lain ya, dan makhluk yang contohnya Allah kita bila Allah nak jadikan manusia, malaikat bertanya ni makhluk apa ni ya. Jadi kejadian ni fitrahnya apa, dan makhluk yang namanya manusia ni fitrah ataupun kejadian dia tak sama dengan malaikat. Malaikat Allah cipta daripada nur yang kemudian tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu pasangan, tak ada feeling-feeling, tak ada pernah koyak, tak pernah sentak. Manusia yang tercipta daripada elemen tanah. Jadi maka sebab tu dia ada fitrahnya perlu makan. Jadi kalau kita perasan, manusia yang fitrahnya nak makan, fitrahnya nak berpasangan, tetapi Allah datangkan satu perkataan, manusia, aku larang kamu makan. Jadi sekarang ni kita kenapa tak makan sekarang? Aku tak makan sebab ini adalah perintah dari Allah. Baik. Tetapi hakikatnya manusia kena makan. Sebab itu fitrah dia. Jadi Allah nak bagi kita sedar sebenarnya antara kamu boleh patuh bila aku tak beri kamu makan, supaya jangan kamu makan, maka pada saat kamu perlu makan, maka kamu juga kena patuh kepada aku, kata Allah. Dan ini lebih penting. Sebab itu,
bila kita boleh makan, kita hanya memilih apa yang Allah suruh dan Allah benarkan saja. Itu sebenarnya yang ada pada maksud masa puasa, Allah perintah tak boleh makan, dan bila kita boleh makan, kita akan hanya makan apa yang Allah perintah kita makan. Ini yang halalan thayyiban. Jadi itu hakikatnya yang sepatutnya manusia kena lihat. Di sebalik ibadah larangan kita makan, dia ada perintah. Ketika kamu nak makan nanti, pastikan hanya yang halalan thayyiban saja yang kena masuk dalam tubuh kamu, anak kamu, isteri kamu, keluarga kamu, insya-Allah. Jadi bertemu antara dua tu. Sebab itulah pada Aidul Fitri, pada hari yang pertama, haram kita puasa. Siapa yang puasa pada hari itu berdosa. Maknanya Allah nak nampak dua titik ni. Satu titik aku perintah, kamu jangan makan, maka kamu patuh. Maka sekarang kamu makan, maka patuhlah juga perintah ketika kamu makan. Baik Ustaz, cabaran kita selepas pasca Ramadan ni ialah untuk membawa roh Ramadan itu sendiri. Yang selama ini dididik dengan tahajud, dididik dengan sujud, dengan qiyamul lail, tiba-tiba nanti bila masuk Syawal kita bimbang terlanggar semuanya, musnah segala apa yang dihimpunkan sepanjang 10 malam terakhir itu. Yang mencari Lailatul Qadar akhirnya semakin pudar, yang mencari malam 1000 kurnia akhirnya semakin tidak bermaya. Jadi apa harapan supaya roh itu tetap hidup sekalipun Ramadan telah pun berakhir, kita masih lagi berjuang, masih lagi setia dengan sejadah di malam tahajudnya supaya ada kesinambungan roh itu. Ustaz, silakan. Baik, pertama sekali mungkin perkara yang kita kena faham bahawa Ramadan ni adalah bulan latihan. Jadi bila latihan dia memang normal. Pemain bola dia berlatih 900 jam untuk berlawan 90 minit. Jadi masa latihan memang secara logiknya memang kena banyak, kena lebih. Supaya walaupun nanti di luar, kita mungkin tak sekuat itu. Tahajud kita tak banyak tahajud di malam mencari Lailatul Qadar. Mungkin Al-Quran kita tak sebanyak itu. Tetapi ketahuilah bahawa ketika kita pulun di bulan Ramadan ini, pulun di 10 yang terakhir ini, dia semua akan terus memberi kesan langsung ke dalam hati, sanubari, bahkan nurani seorang manusia. Jadi proses itu sebenarnya sedang berlaku. Dan mungkin bila kita sudah nanti orang kata lah, kau dulu tahajud kuat masa bulan puasa, sekarang kau dah tak tahajud lagi. Baik, bukanlah saya nak galakkan kata benda itu bagus, tetapi tidak jadi masalah sebab kesan ibadah di bulan Ramadan dia akan memberi kesan yang tersendiri dan kita tak tahu bagaimana kesan tersebut. Walaupun mungkin kesan dia adalah dulu kita banyak cakap, tapi kali ini kalau dulu indeks percakapannya mungkin 100, tetapi dengan sebab kita ibadah, indeks percakapan kita dah turun 95 berbanding 100. 5 dah hilang. Itu adalah pencapaian paling besar. Kesan daripada ibadah yang kita pulun. Walaupun nanti di luar takkan sama macam dalam bulan Ramadan. Itu tak ada masalah. Yang penting ada perubahan Ustaz ya. Walaupun sedikit ya. Walaupun berjinak-jinak tapi ada latihan yang konsisten. Kita doakan istiqamah. Baik Ustaz, apa saranan kepada penonton setia MHI supaya menjadikan, sebab kita ni betul-betul berbeza, tak pernah kita bayangkan kita akan ada fitri sebegini rupa. Jadi apakah nasihat, pesanan yang harus kita dukung? Di saat tadi Ustaz banyak juga laporan yang kita lihat ada yang terdesak dalam balik kampung ya, yang juga membawa kemungkinan virus dan sebagainya. Jadi apa pesanan supaya kita sabar dalam menempuh ujian COVID-19 ini? Silakan Ustaz. Ya, sebab itu puasa tu ibadah. Raya pun ibadah. Bukan puasa saja ibadah dan raya tu pesta. Raya juga ibadah. Dan cuba bayang ya, raya tu contoh sembahyang sunat hari raya tu sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad. Dan sembahyang Jumaat hukumnya adalah fardu ain. Tetapi Allah memberikan kelonggaran kepada kita walaupun dia fardu, tetapi sebab adanya mudarat, maka Allah memberikan kelonggaran, wahai hamba, sebab nak menjaga keselamatan kamu, maka aku mengangkat kewajipan itu buat sementara waktu. Cuba bayang, Allah dah bagi kita kelonggaran walaupun pada benda wajib, tetapi tiba-tiba pada benda yang sunat ya,
kita duk ulun juga. Itu sembahyang sunat hari raya, bukan ziarah-ziarah itu. Ziarah-ziarah itu adalah bukan ada satu tuntutan yang memang kita kena buat hanya pada Aidilfitri. Jadi, kalaulah benda yang wajib Allah dah angkat, apatah lagi patutnya kita, bila kita nampak bahawa wabak ini berbahaya, mengancam nyawa orang yang kita sayang, orang-orang tua, orang-orang kurang upaya, saya kira kalau itu kita faham benar-benar, tak ada isu kita nak menyelinap, nak gunakan kepandaian, kebijaksanaan, lepas tu sombong-sombong dalam FB ataupun Instagram, kata dia pandai menciluk. Dan ini sebenarnya adalah satu keaiban yang kita kena melihat, ini adalah satu keaiban. Kenapa? Sebab Allah dah menyebutkan tentang Allah mengangkat kewajipan kerana menjaga kemudaratan, tapi kamu saja-saja je meredah kemudaratan itu. Sebab wabak hanya selesai dengan cara memutus rangkaian. Sejak daripada zaman Ibn Sina, itulah caranya, tak ada cara jalan lain untuk memutuskan wabak ini. Baik, terima kasih Ustaz. Walaupun terdapat R&R di balik kampung, tetap R&R di lebuh raya kehidupan, insyaAllah ya. Semoga dapat U-turn ke jalan lurus yang terindah. Terima kasih Ustaz Zuramli Muhammad Azali, pendakwah kita yang kaya dengan bahasa yang lembut, mendamaikan. Moga-moga sampai ke lubuk jiwa, menjadi iktibar, menjadi sesuatu yang segar dalam ilmu dan pengetahuan.